Okey, jom kita terus masuk topik hari ini. Kemakmuran dan kestabilan alam Melayu kita pada zaman dahulu bukanlah satu rahsia. Ia ibarat magnet yang sentiasa menarik perhatian dunia. Hari ini, kita akan buat satu perjalanan rentas masa. Kita akan susuri garis masa sejarah bermula dari abad ke-16 sehinggalah ke abad ke-20 semata-mata untuk mengupas satu benda. Apa sebenarnya faktor-faktor yang membawa kuasa barat ni terus terpacak di depan pintu negara kita? Pernah terfikir tak, kenapa kuasa barat sanggup gadai nyawa, redah lautan bergelora dan berlayar beribu-ribu batu ke negara kita? Adakah sekadar hobi nak mengembara? Sudah tentu tidak, kan? Mesti ada motif ekonomi dan politik yang sangat kuat di sebalik setiap pelayaran tu. Dan jawapan kepada soalan inilah yang akan membentuk keseluruhan naratif sejarah yang kita nak bincangkan hari ini. Jadi, mari kita tengok garis masa evolusi motif mereka. Perhatikan betul-betul macam mana matlamat kuasa luar ni berubah mengikut zaman. Ia bermula perlahan pada abad ke-16 dengan fokus terhadap perdagangan barang mewah. Lepas tu masuk fasa kedua pada abad ke-17 dan 18 akibat kemunculan banyak kilang dan akhirnya terus memuncak pada fasa ketiga di abad ke-19 dan 20 dengan bentuk imperialisme yang agresif, siap dipacu dengan teknologi canggih lagi. Benda ni bukan jadi sekelip mata ya, ia ibarat satu eskalasi yang memang terancang. Untuk sesi penerangan ni, kita ada 4 fokus utama. Pertama, tarikan abad ke-16. Kedua, era revolusi perindustrian. Ketiga, lonjakan teknologi abad ke-19. Dan akhir sekali, persaingan dan slogan penjajah. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama, tarikan abad ke-16. Cuba anda bayangkan dunia pada abad ke-16. Waktu ni, dunia didominasi oleh penerokaan awal lautan. Kuasa macam Portugis dan Sepanyol ni baru je nak mula membina jambatan perdagangan yang serius dengan dunia timur. Dorongan utama mereka ada 4 je. Pertama, diorang memang gilakan barangan mewah. Lepas tu, mereka nak cari pusat pengumpulan barang yang strategik, perlukan pelabuhan persinggahan untuk baiki kapal dan berlindung daripada angin monsun, dan of course, bawa misi untuk menyebarkan agama Kristian. Bila sebut pasal barangan mewah, kita bercakap tentang rempah ratus, kain sutera Cina dan tembikar dinasti Ming. Dekat Eropah waktu tu, benda-benda ni bukan sekadar barang biasa tau. Ia adalah simbol status yang sangat tinggi. Rempah ratus dari Kepulauan Melayu khususnya, nilai dia tu kadang-kadang boleh menyamai berat emas tu sendiri. Gila kan? Inilah kekayaan fizikal yang dicari-cari sangat oleh pedagang barat. Pendek kata, bagi negara-negara Katolik pada masa itu macam Sepanyol dan Portugal, pelayaran mereka ni disimpulkan dalam 3 matlamat utama. Kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Atau dalam bahasa mudahnya, gold, gospel and glory. Mereka nak kaut kekayaan ekonomi sambil bawa misi sebar agama ke wilayah baharu sekaligus nak bawa kemasyhuran dan kebanggaan untuk empire mereka. Seterusnya, kita masuk ke bahagian kedua. Era revolusi perindustrian pada abad ke-17 dan ke-18. Masuk je abad ke-17 dan ke-18, ada satu peristiwa gergasi berlaku dekat Eropah yang menukar terus sejarah dunia. Revolusi perindustrian. Cuba tengok gambar kilang ni. Skala macam mana diorang hasilkan barang berubah secara drastik. Daripada buat kerja tangan, terus bertukar kepada guna mesin. Dan bila mesin-mesin ni dah beroperasi siang malam tanpa henti, kilang-kilang ni mula jadi lapar. Diorang terdesak perlukan bahan mentah yang berterusan untuk diproses. Dan inilah titik perubahan yang paling kritikal untuk kita faham. Sebab mesin-mesin ni tak boleh berhenti beroperasi. Polisi kuasa barat pun automatik berubah. Diorang dah tak datang sekadar nak beli sekilo 2 rempah ratus macam dulu. Sekarang, diorang perlukan tanah jajahan. Supaya apa? Supaya dapat jamin bekalan bahan mentah tak putus. Dan diorang perlukan satu pasaran baharu yang luas untuk jual balik barang siap yang dah bertimbun tu kepada kita. Okey, jom kita beralih ke bahagian ketiga, lonjakan teknologi abad ke-19. Perubahan polisi penjajah tadi membawa kita ke fasa yang jauh lebih pantas. Dekat Eropah, industri kereta dan penciptaan tayar tiba-tiba meletup, buatkan permintaan terhadap getah asli dari tanah Melayu terus mencanak naik. Di Amerika Syarikat pula, industri mengetin makanan dan minuman dicipta. Bila nak buat tin, semestinya perlukan biji timah. Betul tak? Sekali lagi, biji timah dari negara kita jadi rebutan luar biasa, sampai harga pasaran antarabangsa di melambung tinggi. Satu lagi perubahan infrastruktur yang bagi impak langsung ialah pembukaan terusan Suez pada tahun 1869. Sebelum terusan ini wujud, kapal dari Eropah terpaksa pusing satu benua Afrika melalui Tanjung Harapan. Jauh tu, 18,000 kilometer. Tapi dengan wujudnya terusan Suez, Laut Mediterranean terus bersambung ke Laut Merah.
Perjalanan jadi makin pendek, masa jimat dan kelajuan perdagangan antara Eropah dan alam Melayu memecut ke tahap maksimum. Untuk melancarkan lagi laluan ekspres tu, kapal layar yang dulu terpaksa tunggu tiupan angin monsun dah pun digantikan dengan kapal berkuasa wap. Kapal wap ni memang satu revolusi. Dia boleh bawa muatan yang jauh lebih besar dengan selamat, kos penghantaran jadi lebih murah dan kelajuannya langsung tak boleh ditandingi oleh kapal layar tradisional. Jadi makin mudahlah diorang nak angkut hasil bumi kita dalam jumlah yang ekstrim. Pada masa yang sama, muncul pula satu keajaiban komunikasi, telegraf. Kalau dulu nak hantar pesanan ambil masa berbulan-bulan pakai kapal, sekarang ahli perniagaan dekat London atau Washington tu boleh hantar mesej kepada ejen diorang di Tanah Melayu sekelip mata je. Arahan perniagaan, nak ubah harga pasaran, semuanya boleh diuruskan merentasi benua dengan begitu pantas. Penglibatan negara kita dalam pasaran dunia makin terikat ketat. Akhir sekali, bahagian keempat, persaingan dan slogan penjajah. Segala teknologi perkapalan, telegraf dan revolusi kilang tadi akhirnya mewujudkan satu persaingan yang sangat agresif. Kuasa-kuasa besar macam Britain, Perancis, Jerman, Spanyol dan Amerika Syarikat mula berlumba-lumba nak berebut tanah baharu. Kenapa? Sebab zaman tu ada satu mentaliti. Lebih luas kawasan jajahan sesebuah empire tu, maka lebih tinggilah sanjungan, prestij dan kuasa mereka di pentas dunia. Tapi sudah tentu nak masuk campur dan duduki negara orang, mesti perlukan alasan yang kukuh kan? Di sinilah munculnya propaganda untuk menghalalkan tindakan mereka. British guna slogan beban orang putih. Berdasarkan sumber teks kita, ini adalah hujah di mana diorang mendakwa peradaban mereka lebih tinggi dan kononnya dah jadi tanggungjawab atau beban untuk mereka bantu mentamadunkan dan bawa kesejahteraan kepada penduduk di wilayah yang dijajah. Sama juga dengan Perancis. Mereka guna muslihat ideologi yang hampir sama, iaitu slogan tugas menyebarkan tamadun. Secara neutralnya, di sini kita dapat lihat dengan jelas macam mana slogan-slogan sebegini diaplikasikan sebagai instrumen bagi mewajarkan dan merasionalkan segala bentuk penaklukan ke atas wilayah yang mereka anggap kononnya belum cukup maju. Jadi, kita dah pun rungkai macam mana dorongan barat ini bermula dari sekadar pencarian rempah ratus pada abad ke-16, kemudian berkembang kepada tuntutan bahan mentah kilang, dipacu laju oleh kapal wap dan telegraf, sampailah wujudnya persaingan sengit berbekalkan slogan nak menyebarkan tamadun. Sekarang saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan daripada rujukan kita hari ini. Sejauh manakah agaknya strategi kuasa barat ini membolehkan mereka mencapai kejayaan penuh di Tanah Melayu? Fikir-fikirkanlah persoalan ni sebab inilah kunci untuk perbincangan kita dalam bab yang seterusnya. Terima kasih kerana lepak belajar sejarah dengan saya hari ini. Jumpa lagi!